Happy sikit lah, because kita terus boleh mencari rezeki, cari pendapatan kan. Kalau tidak pun hancur lah. Nak harap kerajaan dia boleh bantu sampai bila. Saya dah senang lah, sikit-sikit dapatlah duit. Bayar rumah, api air. Kerajaan bagi kebenaran tu pun saya pun dah bersyukur lah. Sebab masih boleh berniaga dan survive untuk harian. Sebab mata pencarian pun hanya berniaga saja sepenuh masa. Berniaga berapa lama dah bang? Saya berniaga start daripada 2019 Mari. Saya berniaga nasi kerabu, nasi dagang, nasi belauk. Selera Pantai Timur lah. Ini baru dekat 1 tahun tu. Tak lah kerja, dulu kerja mas, sekarang tak lah kerja. Okey. Sekarang tak lah kerja mah. Saya langgar kalau di sini, sebab sini berlesen dalam 5-6 tahun jugalah. Sebelum tu tak ada lesen lagi. Berniaga dah 17 tahun. 17 tahun? Ya. Berniaga 23 tahun. 23 tahun. Memang berniaga nasi campur lah? Nasi campur. Saya berniaga nasi lemak. Nasi lemak? So, masa yang PKP 1.0 tu akak berniaga juga? Tak boleh berniaga. Tak, maksudnya akak memang dah berniaga lama ke apa tu? Dah berniaga lama dah. Tapi PKP 1 tu tak boleh berniaga. Masa yang PKP 1.0 itu hari, Mana susah. Mana susah lah. Masa tu kan tutup terus kan? Terus. Makan pun tak ada, semua tak ada. Kerajaan kasih duit sikit, ini makan sajalah. Tak ada kita apa macam, benar susah. Habis macam mana you teruskan kehidupan masa tu? Itu pun duit mestilah dah tak ada apa semua dah kurang semua tak ada. kan? Makan sendiri punya duit lah. Hasil duit ni saja. Dah 3 bulan saya duduk kat rumah lah. Memang tak berniaga langsung? Tak berniaga. Masa PKP yang 1.0 tu? Masa tu 3 bulan tak berniaga langsung? Tutup kedai. Saya dah beli barang, dia busuk buang lah. Masa PKP yang 1.0 tu abang berniaga? Berniaga. Tu macam mana sale kalau nak dibandingkan dengan selepas PKP habis masa tu? Drop jugalah sebab kita tak nak meluat, tak nak luas kan. Pasal gitu untuk sini kan ada masalah lah. Lagi satu orang tak boleh keluar, dia nak kepada pengantaran. Kan? Jadi buat sekadar yang termampu je lah. Saya macam biasa lah. Tapi kebanyakan orang macam dah berjimat sikit lah. Orang banyak masak kat rumah, kurang membeli sikit. Masa PKP 1.0 akan tak berniaga kan? Tak berniaga, 3 bulan tutup. 3 bulan tutup. Masa tu macam mana tak punya? Memang tak ada apa, kosong je duduk rumah. Memang duit semua tak masuk? Tak masuk, apa pun tak ada, kosong. Masa tu ada fikir ada buat kerja lain ke apa? Tak ada, apa pun tak ada buat. Habis, saya berniaga ni satu je. Duit belanja semua macam mana? Semua yang ada dalam simpanan tu, semua dah kasih keluar. Dengan yang duit government bagi? Duit government yang tolong tu, prihatin punya. Berniaga tapi saya hantar sekitar sini je lah. Pakai order macam orang, tapi tak ada GrabFood, buat personal lah kan. Sebab sini ada grup WhatsApp, kita masuk dah kita hantar sikit, tapi sedikit sebanyak tu membantu lah. Tidak sepenuhnya lah, tapi boleh membantu jugalah. Masa kalau kerajaan cakap PKP 3.0 besok tak boleh berniaga, apa you punya perasaan? Susah tak nak berniaga. Tunggu bantuan daripada pihak atasan lah. The government lah, what can they do to help us lah, you know. We are also Malaysian citizens lah, right? And then if we have an emergency or whatever, or issues or whatever, and then nobody is having an income, then how to survive? Rasa sedih lah. Sedih. Tapi nak buat macam mana? Dah kerajaan dah kasi tutup. Kalau kita buat berniaga, nanti kena compound. 10,000, lesen tarik, semua tarik. Itu saya tak mau. Kita terpaksa akur jugalah kalau tidak dibenarkan. Tapi kalau dibenarkan macam yang ditakluk pada kerajaan sekarang beri tu, saya amat bersyukur lah. Tapi kalau tak ada, tak boleh apa-apa pun, kita terpaksa akur jugalah. Nak buat macam mana? Situasi pun menang-menang lah. Sebab COVID pun makin kuat kan, itu je lah. Kalau ikut dia kata lockdown tu rasa macam takut jugalah kan. Sebab satu, kita mungkin hilang mata pencarian. Nak pergi beli barang pun tak boleh kan. Nak buat online boleh, tapi nak keluar beli barang pun tak boleh. Betul tak? Jadi kalau kerajaan nak bantu macam dulu, bolehlah untuk makan tu
tak ada masalah lah kalau dia bantu macam yang buat dulu yang PKP pertama dulu. So kalau dia kata tak jadi PKP, tak ada lockdown, boleh berniaga, kalau ikut SOP ni alhamdulillah tak ada masalah lah. So bila kerajaan dah beritahu yang PKP 3.0 diperketatkan ni, niaga boleh niaga, akak rasa macam mana? Bersyukur ke apa ke? Rasa bersyukur lah. Ada boleh lah buat duit belanja kan. Walaupun boleh buat apa, buka lambat pukul 8, standard kita buka pukul 6. Tapi tak apa, okey je. Janji boleh berniaga. Janji boleh berniaga. Nak berniaga okey lah, saya syukur. Tapi dapat sikit-sikit pun cukup lah untuk belanja seharian. Janji boleh cari duit lah. Ya, janji boleh cari duit lah. Masih boleh berjalan untuk ekonomi, masih boleh berniaga lah. Dengan cuma ikut SOP dan waktu berniaga tak lama lah. Jadi daripada dulu pukul 6 kita boleh start. Cuma start pada mulai besok 25 bulan kita start dah pukul 8 lah. Yang PKP 3.0 ni boleh berniaga? Boleh berniaga tapi rasa ikut SOP. Makcik rasa kira bersyukur ke at least? Saya dah senang lah, sikit-sikit dapatlah duit. Bayar rumah, api air. Masa yang dulu saya langsung tak dapat duit. Duduk rumah. Lepas tu sekarang ni dapatlah sikit-sikit, dapat 200 ke, dapat 250, syukur alhamdulillah. Sebenarnya kalau setakat kalau dibenarkan niaga tu bagi saya lah untuk personal bersyukurlah sebab masih dibenarkan niaga walaupun kita tahu situasi sekarang amat membimbangkan lah. Cuma kerajaan bagi kebenaran tu pun saya pun dah bersyukurlah sebab masih boleh berniaga dan survive untuk harian sebab mata pencarian pun hanya berniaga saja sepenuh masa. Itulah. Ini abang punya duit hari-hari bayar sewa rumah ke apa ke semua macam ni lah. Sebab kebetulan rumah pun tak bekerja, baru bersalin dan sedikit sebanyak tu membantu jugalah untuk survive, untuk hidup. Sebab ini satu-satunya mata pencarian untuk saya lah dan keluarga lah. Happy sikit lah because kita terus boleh mencari rezeki, cari pendapatan kan. Kalau tidak pun hancur lah. Harap-harap kerajaan dia boleh bantu sampai bila. Bukan satu keluarga, semua banyak. No, we are the only one who is going to survive, everybody is suffering. Ada kalau nasihat kepada macam peniaga-peniaga lain dan orang-orang yang nak membeli kan, kalau ikut SOP, apa nasihat anda? Ikut SOP, pakai mask, ikut SOP, sanitizer, cuci tangan. Kita yang kena jaga kita dengan keluarga kita. Kita sebagai peniaga dan kita pun kadang-kadang sebagai pengguna juga. Tapi kalau boleh dari segi pengguna atau peniaga tu kena patuhi SOP ataupun yang kerajaan tetapkan tu kita kena ikut dengan sewajarnya lah. Kalau ditutup semua makna kerajaan susah, kita orang lagi susah lah kan. Itu je lah pesanan untuk orang awam dekat diri saya sendirilah. Patient lah, hopefully this pandemic will go away lah and everyone will recover and get back to their respective lives lah. That's the very only way lah. Not, because kita pun tak boleh predict bila dia nak habis. Saya kira alhamdulillah lah, syukur alhamdulillah sebab kerajaan masih benarkan sektor ekonomi, peniaga-peniaga kecil masih boleh hidup dengan niaga walaupun sekadar untuk makan lepas makan. Jadi nasihat saya kepada customer yang nak datang tu ikutlah, patuhlah SOP yang diarahkan oleh kerajaan dengan sanitize, pakai pelitup muka dan penjarakan. Itu yang penting lah untuk kita putuskan rantai yang COVID ni.